Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk hidup sehingga kita bertemu dengan satu bulan yang cukup mulia, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu peringatan buat diri saya sendiri yang sering lupa dan perkongsian jika ia bermanfaat kepada ikhwah yang dikasihi sekalian. Jika kita ditanya, adakah kita mencintai Rasulullah? Adakah kita kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nescaya kita akan menjawab, aku cinta, aku kasih dan aku sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika ditanya kepada seluruh umat Islam, mereka akan menjawab, kami cinta dan kami kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, wahai diri yang sering lupa, adakah ungkapan cinta, kasih dan sayang sama dengan perbuatan dan perlakuan kita dalam kehidupan seharian? Dengan erti kata yang lain, adakah perlakuan kita, perbuatan kita mencerminkan betapa tinggi kasih cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seperti mana kalau kita melihat tinggi cinta kasih para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat rela mengorbankan keseluruhan kehidupannya demi cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela mengorbankan harta mereka, bahkan keseluruhan harta mereka untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Rela mengorbankan masa dan tenaga mereka, seluruh tenaga dan kehidupan mereka untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan anugerah yang paling tinggi kepada mereka iaitu nyawa, mereka rela korbankan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka rela menjadikan batang tubuh mereka untuk dan sebagai perisai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada lontaran batu-batu yang boleh melukakan dan mencedera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan daripada tombak, lembing dan panah yang boleh membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan tubuh badan mereka sebagai perisai untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkongsian untuk diri sendiri, satu kisah yang dipamerkan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa tinggi dan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang bernama Ukasyah, yang mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin dipanggil oleh Rasulullah saat dan ketika hendak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan erti kata saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal untuk menghimpunkan seluruh sahabat di masjid. Lalu dihimpunkan oleh Bilal sahabat-sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar menyatakan adakah aku ini telah menyampaikan kepada kamu Islam keseluruhannya? Maka para sahabat menyatakan, sudah wahai Rasulullah. Dan apabila saat ketika mana Rasulullah menyatakan bahawa aku ini tidak akan lama lagi bersama dengan kamu, maka jika ada orang yang aku berhutang dengannya, maka silalah tampil untuk menuntut hutang tersebut. Maka tiada seorang sahabat pun yang menagih hutang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan kamil yang cukup lengkap segala-galanya. Namun terdapat seorang sahabat bangkit berdiri menyatakan bahawa saya
bahawa Rasulullah ada berhutang dengan saya, iaitu Ukasyah. Maka para sahabat tercengang melihat Ukasyah yang menagih hutang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ditanya kepada Ukasyah, apakah hutang yang Rasulullah bertanya dengan Ukasyah, apakah hutangnya? Maka Ukasyah menyatakan bahawa pada satu ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merotan dirinya, dan pada hari ini aku ingin membalas perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Maka para sahabat sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Ukasyah tersebut. Lalu beberapa sahabat ingin menahan Ukasyah ini daripada membalas balik apa yang telah Rasulullah lakukan kepadanya. Namun Rasulullah SAW menyatakan itu adalah urusan aku dengan Ukasyah. Walaupun pada kali pertamanya dihalang oleh Abu Bakar yang menyatakan akulah yang paling hampir dengan Rasulullah, sahabat yang sentiasa bersama dengan Rasulullah ketika hijrah dan sebagainya, maka pukullah aku. Namun Rasulullah menyatakan, biarkanlah wahai Abu Bakar, itu urusanku dengan Ukasyah. Begitu juga Umar Al-Khattab, begitu juga Ali bin Abi Talib, sehingga akhirnya Hasan dan Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ingin memberikan diri mereka untuk dibalas sebagai ganti, dibalas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa itu urusan aku dengan Ukasyah, biarkan. Maka apabila dipanggil Ukasyah datang sampai ke mimbar, maka Ukasyah menyatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memukul aku, engkau tibai aku dulu ketika aku duduk di bawah dan engkau di atas. Maka aku ingin engkau duduk di bawah dan aku duduk di atas. Maka Rasulullah mempersilakan Ukasyah duduk di atas. Para sahabat semakin geram. Lalu apabila ingin dipukul semula, Rasulullah, Ukasyah menyatakan bahawa, wahai Rasulullah, dulu engkau tibai aku, engkau pukul aku dulu, aku tidak ada baju. Maka ketika sekarang ni aku ingin menuntut hutangku dengan memukul engkau tanpa baju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya, maka nampaklah betapa hebatnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, wahai Ukasyah, cepatlah lakukan, langsaikan hutangku ini, jangan sampai Allah murka kepada kamu. Lalu apabila Ukasyah melihat batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itulah yang sebenarnya yang diimpikan oleh Ukasyah ini, untuk dia melihat dan juga memeluk batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ukasyah melemparkan cemeti yang ada pada tangannya untuk memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus ia memeluk batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan, wahai Rasulullah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Sebenarnya bukan aku ingin menagih hutang kepadamu, wahai Rasulullah, tetapi aku ingin dan aku bercita-cita daripada dulu untuk memeluk batang tubuhmu, ya Allah. Kerana aku telah mendengar daripadamu bahawa apabila seseorang itu dapat memeluk batang tubuh Rasulullah SAW, maka sebenarnya batang tubuh Rasulullah SAW itu diharamkan daripada api neraka. Barang siapa yang dapat menyentuh ataupun memeluk Rasulullah SAW, maka ia akan diharamkan daripadanya akan neraka. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan kepada Ukasyah, wahai sahabat-sahabatku, sehingga sekiranya engkau ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah pada Ukasyah bahawa ia adalah ahli syurga. Maka seluruh sahabat ketika itu menangis dengan tindakan Ukasyah ini. Bagaimana cinta dan kasihnya Ukasyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ia dapat memeluk batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ia menjadi ahli syurga yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu semua, hampir keseluruhan sahabat itu dapat memeluk batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil daripada tindakan Ukasyah ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, inilah dan satu contoh kasih dan sayangnya
sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan ahli-ahli syurga yang dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana boleh menyatakan dengan ukapan cinta dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempamerkan seluruh perbuatan, perlakuan kita yang menunjukkan cinta dan kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja sedikit untuk diri yang sentiasa lupa dan perkongsian untuk para sahabat. Dah lebih banyak ni, sampai 10 minit dah. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.